KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Pentaksiran Bilik Darjah di Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya, kita akan sama-sama dalam rancangan yang sebenarnya merupakan kayu ukur kepada guru-guru untuk menilai prestasi murid-murid mereka di sekolah ataupun lebih yang disebutkan PBD. Jadi, siapakah guru yang akan bersama hari ini? Kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, untuk hari ini Ifan bawakan Cikgu Muhammad Zul Hasmi Majeni dari SK Bukit Besidungun, Terengganu. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. Ifan apa khabar? Sihat? Saya makin sihat sebab cikgu dekat sebelah hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Wan Nur Adli Tengah dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu juga. Wah. Kawan ke? Kawan kita. Kawan kita dari Terengganu. Okey Cikgu. Untuk hari ini kita sama-sama dalam PBD untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan. Jadi apa kata kita mulakan perbincangan kita, silakan. Terima kasih kepada Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya pada hari ini, kita akan mengupas tentang pentaksiran bilik darjah dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan sekolah rendah. Jadi pentaksiran bilik darjah ini sebenarnya apa yang kita akan kupas? Kita akan membantu para guru kita yang berada di luar dan juga membantu ibu bapa juga untuk dapat mengenal pasti bagaimana PBD itu dilaksanakan di dalam kelas dan juga di luar kelas. Jadi pentaksiran ini bukan bentuk pemeriksaannya, tetapi ianya pentaksiran ataupun penilaian secara berterusan. Jadi boleh dilaksanakan pada bila-bila masa dan bukan hanya pada satu-satunya sesi pembelajaran. Okey. Saya nak bawa kita semua pergi kepada satu skop yang lebih kecil dalam pendidikan kesihatan, iaitu tajuk dalam pendidikan kesihatan tahun 6, bidang pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun kita panggil sebagai PIRS. Dan tajuk ini adalah 75% merangkumi di dalam kurikulum pendidikan kesihatan. Agak besar di situ. Dan apa yang kita nak fokus pada hari ini adalah penyalahgunaan bahan, iaitu dadah. Jadi setelah kita kenal pasti apa yang kita nak pelajari pada hari ini, kita lihat apa standard kandungannya. Standard kandungannya adalah kemahiran menangani situasi berisiko terhadap penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Setelah cikgu mengetahui standard kandungan, apa yang perlu difokuskan iaitu penyalahgunaan bahan tadi, maka kita masuk kepada apa contoh-contoh kaedah pentaksiran yang boleh dijalankan. Cikgu-cikgu yang berada di luar sana, kita mempunyai banyak kaedah pentaksiran kita. Kita boleh melaksanakan pentaksiran itu secara lisan, boleh dilaksanakan dengan secara bertulis, boleh juga dilaksanakan secara pemerhatian. Jadi ketiga-tiga inilah nanti kita akan kupas satu persatu dengan beberapa contoh-contoh cadangan aktiviti yang kita akan kongsikan bersama. Jadi, kita nak pergi terus kepada tajuk kita tadi, penyalahgunaan bahan dalam pendidikan kesihatan ini. Okey, kita lihat kepada standard pembelajarannya. Okey, standard pembelajaran untuk topik ini 2.1.1 iaitu mengetahui tentang bahaya dadah. Apabila kita melihat kepada SP mengetahui tentang bahaya dadah, bermakna kita perlukan murid untuk menyatakan apa yang mereka tahu tentang bahaya dadah tersebut. Jadi antara cadangan kaedah pentaksiran yang boleh kita jalankan, boleh dilaksanakan secara lisan dan bertulis. Jadi kita nak tahu bagaimana secara lisan dan bertulis boleh dijalankan. Mari kita lihat sama-sama. Apabila kita menjalankan pentaksiran secara lisan, antara cadangan aktiviti yang boleh diadakan adalah seperti sesi soal jawab, perbincangan, mendengar dan memberi respons secara lisan dan banyak lagi. Jadi antara aktiviti-aktiviti ini apabila kita jalankan di dalam kelas, cikgu boleh membuat pentaksiran untuk melihat kefahaman murid tersebut. Okey, saya bawa kita pula
kepada satu contoh di sini, iaitu untuk sesi soal jawab. Dalam sesi soal jawab ini, di mana kita akan lihat guru akan mendengar, murid akan mendengar dan murid akan memberi respon secara lisan kepada guru. Jadi, jom kita saksikan sama-sama. Ada paparan cikgu? Ada, silakan. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Okey, siapa dekat dalam kelas kita? Okey, kalau kita dapat lihat Irfan, ketika sesi ini dijalankan, kita akan lihat guru memberikan penerangan kepada murid dan murid mendengar serta memberikan respon secara lisan. Dari sudut ini, bermakna murid tersebut dia sedang menyatakan apa yang pengetahuan sedia ada pada diri mereka dan apa yang mereka tahu, mereka kongsikan bersama dengan murid-murid yang lain. Dan guru tersebut apabila murid memberikan maklumat, memberikan respon, dia sebenarnya sedang menjadi fasilitator kepada murid. Sekiranya jawapan itu betul, dia akan memberi peneguhan yang positif kepada murid. Sekiranya jawapan itu kurang tepat ataupun salah, dia akan membimbing murid dengan memberikan beberapa contoh-contoh yang bersesuaian dan yang lain lagi. Betulkan. Betul. Okey. Seterusnya pula, tadi kita kata perbincangan. Salah satu juga kaedah pentaksiran melalui lisan. Bila sesi perbincangan ini, murid duduk dalam kumpulan, berbincang. Mereka dari situlah guru boleh membuat pemerhatian. Nampaknya murid-murid ini duduk berbincang, mendapatkan idea, menjanakan idea mereka. Dalam sesi perbincangan ini, mereka akan mengeluarkanlah apa sahaja perkara yang berkaitan dengan bahayanya dadah, sama ada mereka nak menjelmakan dari segi peta minda, mereka nak menjelmakan dari segi maklumat-maklumat penting untuk dikeluarkan untuk mereka kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Cikgu nak tanya, dalam satu perbincangan tu lebih kurang berapa ramai murid yang akan terlibat, cikgu? Kita melihat kepada keadaan kesesuaian di dalam kelas. Kalau dalam kelas itu kuantiti muridnya agak ramai, maka kalau boleh kita kecilkan kumpulan itu supaya semua murid memainkan peranan masing-masing. Jadi kalau contoh dalam satu kelas macam 20 orang, kita boleh buat dalam 5 kumpulan di mana setiap kumpulan dalam 4 orang murid. Jadi semua memainkan peranan masing-masing. Okey. Seterusnya pula, kita katakan tadi, kita boleh gunakan kaedah pentaksiran seperti bertulis. Bertulis tu kita nak nilai macam mana? Kita boleh lihat dari segi latihan mereka yang mereka tulis. Yang kedua, kita boleh lihat bagaimana mereka mencipta peta minda yang kreatif. Jadi ini contoh-contoh aktiviti yang kita boleh jalankan dalam kelas, yang boleh kita gunakan untuk membantu cikgu-cikgu di luar untuk menjalankan pentaksiran. Jadi apa contoh yang kita kongsikan tadi, iaitu mencipta peta minda kreatif. Okey, cuba kita lihat sama-sama video yang telah disediakan ni. Mari kita. Okey, ketika sesi perbincangan ini dijalankan, murid-murid melaksanakan perbincangan, bermakna ada komunikasi, ada kooperatif, ada kolaboratif berlaku di situ. Dan apa yang mereka sedang buat adalah mereka sedang menulis di atas satu kertas untuk menghasilkan peta minda yang kreatif. Jadi hasil tulisan mereka, hasil idea yang mereka keluarkan itu tadi dijelmakan di dalam satu peta minda yang kreatif. Dekat situ kita boleh lihat murid-murid ini sedang belajar dalam suasana pembelajaran abad ke-21, iaitu unsur kolaboratif, perbincangan, unsur bekerjasama sesama ahli kumpulan mereka. Begitu. Baik, cikgu. Di sini juga murid-murid harus memberikan satu tanggungjawab untuk memberikan idea. Betul. Tepat sekali di situ, Irfan. Okey, seterusnya, kita nak masuk kepada stadium pembelajaran yang kedua, iaitu 2.1.2, membincangkan punca penyalahgunaan dadah. Tadi setelah kita tahu bahayanya dadah, nak tahu punca dadah tu. Jadi nak mencapai standard pembelajaran ini, beberapa cadangan kaedah pentaksiran yang boleh kita laksanakan, iaitu seperti lisan, bertulis dan pemerhatian. Dan kalau kita lihat, tadi kita fokus kepada lisan dan bertulis. Sekarang kita tambah pemerhatian di situ. Jadi kita ambil satu contoh, perbincangan di dalam kumpulan. Perbincangan dalam kumpulan ini melibatkan adanya lisan, melibatnya adanya perlu mereka menulis, dan guru membuat pemerhatian terhadap bagaimana murid-murid ini mereka melaksanakan aktiviti dalam kumpulan. Jadi, kita lihat video yang telah kita sediakan.
Seperti Okey, Irfan dapat lihat ni, okey, video yang kita sedang sediakan ini, mereka sedang melakukan aktiviti yang kita kenali sebagai gallery walk. Gallery walk Di mana- macam mana, cikgu? Gallery walk ni adalah salah satu kaedah pembelajaran abad ke-21 di mana murid bahkan bergerak daripada stesen masing-masing ke stesen yang lain, di mana sampai di stesen tersebut mereka akan berbincang, mendapatkan jawapan, menyelesaikan masalah dan dekat situ mereka juga boleh menambah baik idea-idea yang diberi oleh kumpulan yang lain. Okey. Secara tak langsung pembelajaran kita bukan hanya berpusatkan kepada semata-mata mendengar guru memberi penerangan, tapi berpusatkan kepada murid sepenuhnya di dalam kelas. Baik, Begitu, cikgu. Irfan. Itu maksud gallery walk sebenarnya. Betul, Irfan. Seterusnya, cikgu. Seterusnya pula, kita boleh lihat juga dari segi lisan di mana pembentangan hasil perbincangan murid ini tadi. Jadi setelah mereka berbincang, mereka boleh membentangkan hasil apa yang mereka telah bincangkan itu tadi. Jadi kita lihat sama-sama video yang telah disediakan. Okey, cikgu. Baik, Okey. di sini kita boleh lihat ada murid yang sedang memberikan penjelasan pembentangan, cikgu. Betul. Okey, kalau kita lihat dalam waktu ini guru bertindak sebagai facilitator. Dia memerhati tindakan yang dilaksanakan oleh murid tersebut, di mana ada murid yang bertindak sebagai pembentang dan murid-murid yang lain sebagai pemerhati. Jadi pelaksanaan dari bentuk lisan, guru mendengar dari segi idea yang disampaikan oleh murid, dari segi pengetahuan yang mereka kongsikan kepada kawan-kawan tersebut. Di situ guru boleh mentaksir murid tersebut tentang sejauh mana kefahaman mereka terhadap topik yang telah mereka pelajari tersebut. Jadi itu kepentingannya. Jadi bila ada sesi pembentangan seperti ini, murid lain akan memberikan perhatian yang lebih. Cikgu nak tanya, mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi peranan murid-murid lain ketika mendengar pembentangan dari kawan-kawan mereka. Betul. Okey. Satu yang menarik, Irfan, apabila kita memulakan sesi pembentangan seperti itu, sebenarnya guru boleh membuka ruang sebenarnya untuk menghidupkan suasana dalam kelas dengan memberi peluang kepada murid-murid lain untuk bertanyakan soalan. Jadi murid-murid lain boleh mengambil peluang dan kesempatan ini, dan pentaksiran bukan hanya kepada kumpulan murid yang membentang, tapi pentaksiran secara menyeluruh. Murid yang bertanyakan soalan, murid yang mendengar tersebut turut sama boleh ditaksir pada waktu itu, kerana pembelajaran itu adalah secara berterusan. Baik. Begitu, Irfan. Maknanya, cikgu, segala pembentangan yang telah diceritakan oleh murid-murid akan didengar oleh semua murid yang ada dalam kelas itu dan akan dinilai oleh guru mereka. Betul, tepat sekali. Baik, cikgu. Jadi, kita ada slide seterusnya, silakan. Seterusnya pula adalah hasil yang kita nak tunjuk adalah hasil kerja murid. Jadi setelah mereka berbincang, setelah mereka membentangkan hasil kerja mereka, dan kita nak lihat pula hasil kerja mereka tersebut, iaitu kita ambil bertulis dan juga pemerhatian. Hasil kerja ini kita boleh paparkan di dalam kelas, okey? Dan salah satu bila kita paparkan dalam kelas boleh menyebarluaskan lagi maklumat. Murid lain boleh tahu apa yang disampaikan oleh kumpulan yang lain. Dan kalau kita lihat, Irfan, murid-murid kita ni menghasilkan peta minda. Peta minda ini adalah salah satu cara untuk mereka memberikan lebih banyak lagi idea-idea, dan kita terima semua idea murid-murid tersebut supaya kita boleh tahu sejauh mana kefahaman murid terhadap topik yang diajar. Jadi guru di luar sana ambil peluang ini, gunakan sebaik-baiknya masa yang ada bersama dengan murid ini, kita congkelkan pengetahuan yang ada pada mereka, buatlah pelbagai aktiviti yang menarik supaya kita boleh menilai murid-murid kita dengan seadil dan sewajarnya. Dengan adil dan sewajarnya. Baik, terima kasih Cikgu Zul Hasmi atas penerangan di segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dalam PBD Pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM. Inilah dia slot pentaksiran bilik darjah ataupun PBD di Didik TV KPM. Sekarang ni kami bersama dengan Cikgu Zul Hasmi di sini. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula diskusi kita sebenarnya? Okey, terima kasih kepada Irfan. Untuk segmen yang ini pula, kita nak fokus kepada SP kita yang seterusnya, iaitu tentang mengaplikasikan kemahiran berkata tidak
kepada penyalahgunaan bahan iaitu dadah. Sebenarnya mengaplikasikan kemahiran berkata tidak ini dia merangkumi banyak di dalam pendidikan kesihatan, sebab kita nak mendidik anak-anak murid kita ini supaya dia tahu apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak baik ataupun menyebabkan mereka rasa tidak selesa ataupun tidak selamat, dia kena guna kemahiran berkata tidak. Jadi dalam topik ini, cadangan kaedah pentaksiran yang kita boleh jalankan untuk cikgu-cikgu yang berada di sana, kita boleh laksanakan secara lisan, bertulis dan pemerhatian. Jadi bagaimana kita nak lihat benda ini berlaku, mari kita lihat sama-sama. Ini salah satu contoh yang kita boleh kongsikan, di mana murid menjalankan aktiviti pembentangan secara lisan dan mereka memaparkan hasil tugasan mereka yang dibincangkan secara bertulis, dan kita boleh buat pemerhatian terhadap bagaimana selepas dia membentangkan dia nak mengaplikasikan berkata tidak. Okey, jom kita tengok sama-sama Irfan. Boleh cikgu, kita saksikan. Tidak pada dadah. Yang pertama. Silakan cikgu. Okey, kalau kita dapat lihat, murid pada ketika ini dia sedang membentangkan tentang bagaimana nak berkata tidak kepada penyalahgunaan bahan. Nampak di situ Irfan, di hujung video tersebut, apabila murid itu sedang dia membentangkan, tiba-tiba tangan dia mengatakan katakan tidak. Macam ni cikgu, cross macam ni. Okay. Secara tidak langsung menunjukkan bahawa murid itu sebenarnya dia tahu bila berkatakan tidak, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ditunjukkan, dan secara tak langsung dia memberikan respon yang terus kepada kita. Jadi cikgu pada waktu tersebut apabila membuat pemerhatian, dapat melihat murid menunjukkan tanda seperti ini pun sudah tahu bahawa murid itu faham terhadap apa yang dipelajari. Maknanya cikgu ketika dia melakukan tanda ini telah menzahirkan kata tidak kepada penyalahgunaan dadah. Betul itu. Betul tu Irfan. Okey, kita lihat pula yang seterusnya Irfan. Baik, murid perempuan pula. Okey, silakan kita lihat yang ni pula. Okey, cikgu. Ketika sesi pembentangan yang ini pula, kita lihat sama-sama. Murid itu membentangkan hasil kerjanya, okey. Murid yang lain tu turut sama membantu. Guru membuat pemerhatian. Kita lihat murid yang membentang tersebut, okey, apabila dia menerangkan tentang berkata tidak kepada dadah tersebut, tengok tangan dia. Okey, bila berkata tidak, dia akan menunjukkan aksi seperti penolakan di situ. Jadi bermakna dia faham terhadap apa yang dipelajari. Kadang-kadang berkata tidak ni, kalau tak guna dengan perbuatan, dengan kata-kata pun boleh. Betul cikgu. Tak nak. Ataupun dengan lebih tegas lagi, tidak. Ataupun jangan. Kadang-kadang murid dia katakan tidak seperti ini. Ada murid katakan tidak dengan menolak tangan. Ada murid mengatakan tak nak seperti ini. Jadi pengaplikasian berkata tidak ini kita boleh lihat dari konteks yang lebih menyeluruh. Jadi cikgu memainkan peranan yang sangat penting, membuat pemerhatian dengan teliti, dengan lebih jelas. Jadi kalau pentaksiran ini dijalankan di dalam kelas, sebenarnya guru boleh cungkil bakat murid-murid ini. Katalah kita ada beberapa kelompok murid di dalam kelas, kita bagikan kepada kumpulan, kita minta setiap kumpulan itu menunjukkan cara masing-masing bagaimana mereka nak mengaplikasikan berkata tidak. Dan kita akan lihat banyak respon daripada murid-murid kita. Mungkin ada yang kreatif, cikgu. Betul, ada yang lagi kreatif daripada kita fikirkan, kata tidak begini, kata tidak begitu. Di situ kita dapat lihat bahawa murid-murid ini sebenarnya dia mengekspresikan aplikasi berkata tidak dengan pelbagai cara. Baik. Jadi guru perlu tahu langkah-langkah nak dijalankan tersebut supaya murid-murid dapat menjawab dengan jelas, dan kita boleh mentaksir murid tersebut dengan sesuai dan berpadanan terhadap apa yang mereka tunjukkan kepada kita, Irfan. Okey cikgu, tapi mungkin Irfan nak tanya juga, bagaimana boleh cikgu kongsikan tips kepada murid-murid di sekolah ni untuk memberikan satu pembentangan yang lebih efektif kepada murid-murid yang lain? Betul, terima kasih Irfan. Pembentangan, bila sebut pembentangan, semua orang takut Irfan, sebab kena berdiri di hadapan halayak ramai, membentangkan dengan bagus dan sebagainya. Tapi pembentangan ini bukanlah pembentangan yang kita nak lihat kata orang bila kita tengok wow semuanya begitu. Pembentangan yang kita nak lihat pada anak-anak murid kita di sekolah ini adalah kita nak lihat keyakinan mereka. Okey, mereka berada di hadapan itu, salah satu nilai yang paling bagus yang mereka dah boleh terapkan iaitu nilai keyakinan. Dan berani juga, cikgu. Dan berani, betul, tepat sekali Irfan. Yang kedua, apa sahaja kata-kata yang diluahkan oleh anak murid di sekolah,
untuk menerangkan terhadap topik yang mereka pelajari tersebut, sebenarnya itu menunjukkan sejauh mana pengetahuan mereka. Jadi pengetahuan mereka itu mungkin ditafsirkan dengan kata-kata mereka. Jadi kita sebagai guru, sebagai fasilitator pada waktu tersebut akan membimbing murid tersebut dari segi bagaimana nak menjelaskan istilah yang paling sesuai terhadap kata-kata yang dijelaskan oleh murid tersebut. Dan yang ketiga, benda paling penting sekali adalah kita mesti sentiasa positif terhadap murid kita. Positif terhadap murid kita. Baik, itulah peneranan cikgu dan murid-murid dalam pembentangan dalam PBD di sekolah. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali semestinya tentunya dalam Didik TV KPM. Inilah dia pentaksiran Bilik Darjah Didik TV KPM. Sekarang ni kami masih bersama dengan Cikgu Zul Hasmi. Untuk segmen kali ini, Cikgu, apa pula strategi pembelajaran kita? Okey, terima kasih kepada Irfan. Untuk segmen yang ini pula, kita akan menyambung SP kita yang terakhir, iaitu berkaitan dengan penyalahgunaan bahan iaitu dadah. Jadi, mari kita lihat sama-sama. Pada SP yang terakhir ini, di mana 2.1.4, kita akan menganalisis kesan penyalahgunaan dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Dan contoh cadangan kaedah pentaksiran boleh dilaksanakan, ada lisan, bertulis dan pemerhatian. Okey, kita lihat sama-sama. Dalam kaedah untuk melaksanakan standard pembelajaran ini, kita boleh adakan aktiviti seperti didik hibur, kita boleh adakan juga penghasilan buku skrap. Kerana apa, Irfan? Kerana aktiviti-aktiviti seperti ini ianya boleh mencapai tahap murid boleh menyebarluaskan maklumat. Apa yang mereka telah pelajari sepanjang tempoh pembelajaran itu tadi, bukan hanya pada satu-satu sesi pembelajaran, tapi sepanjang tempoh pembelajaran itu tadi, murid-murid ini mereka boleh melaksanakan aktiviti. Contoh kalau kita lihat video ni, di mana murid berasa sangat seronok. Betul, boleh bernyanyi dalam kelas boleh juga. menari-menari, menyanyi, mengukuhkan lagi kefahaman mereka. Dan murid-murid ini bila dia boleh melakukan aktiviti didik hibur, dia menguatkan lagi kefahaman mereka terhadap tajuk yang dah kita pelajari di dalam kelas. Dan mungkin cikgu sekaligus menarik minat mereka untuk belajar. Betul, tepat sekali itu, Irfan. Itu yang kita nak dalam diri murid-murid ini supaya dia berasa seronok ketika belajar di sekolah. Okey, baik, itu yang pertama dari segi didik hibur, cikgu. Betul. Ya. Mungkin cikgu boleh terangkan lagi berkenaan dengan penghasilan buku skrap pula. Betul. Penghasilan buku skrap ini ianya di bawah satu bahagian yang kita panggil sebagai karya kreatif. Sebenarnya karya kreatif ni banyak, Irfan. Tak semestinya menghasilkan buku skrap sahaja, Irfan. Dia boleh menghasilkan kad ucapan, dia boleh menghasilkan mungkin kotak hadiah yang boleh memberi kejutan kepada orang lain dan sebagainya. Jadi penghasilan karya kreatif ini kita serahkan kepada murid tersebut. Jadi guru membimbing murid untuk mereka menyediakan karya kreatif ini. Jadi sekiranya murid tersebut merasakan dia selesa untuk membuat buku skrap, dia boleh menghasilkan buku skrap, okey, kita minta mereka untuk sediakan buku skrap. Bagi murid yang rasa macam selesa nak menyediakan kad ucapan, supaya benda tu bagi dia boleh nak hias kad ucapan dia, maklumat itu boleh disampaikan dengan jelas. Ada murid yang nak buat risalah, ada murid nak buat poster. Jadi semua itu adalah karya kreatif. Dan hasil kerja murid-murid ini tadi, kita sebenarnya boleh paparkan, boleh pamerkan di bahagian sudut hasil kerja murid. Jadi apabila ianya dipamerkan, murid-murid lain boleh melihat hasil kerja murid ini tadi dan satu rasa penghormatan kepada murid. Jadi cikgu boleh kata orang menarik perhatian murid dengan letakkan hasil kerja mereka dekat situ, dan murid lain boleh melihat dan memberi peneguhan terhadap apa hasil-hasil murid yang telah mereka jalankan di dalam kelas itu tadi. Dan juga cikgu, kalau contohnya saya sebagai seorang murid, saya akan terinspirasi dengan murid-murid yang hebat karya mereka. Betul. Itu cikgu. Sebenarnya kan masa zaman kita dulu kan, Irfan, bila kita tengok hasil kerja kawan-kawan kita menarik, kita ada rasa nak bersaing. Nak buat juga lagi baik. Betul. Bila kita rasa nak bersaing tu, dekat situ boleh mewujudkan lagi suasana pembelajaran yang positif. Betul. Jadi bila nak tengok kawan, kawan saya buat lagi cantik daripada saya Saya ni, nak lagi cantik lah. Saya nak lagi cantik daripada tu, ataupun saya nak buat lagi hebat daripada tu. Baik, jadi cikgu, dekat situ kita boleh menanamkan sifat bersaing secara sihat. Jadi pentaksiran itu berjalan dengan sepanjang masa secara berterusan. Kita sebagai guru ni perlu mencungkil lagi lebih banyak lagi karya-karya kreatif murid supaya ianya boleh dipamerkan dan disebarluaskan. Contoh persembahan macam Boris
boria. Boria, cikgu. Okey, persembahan seperti boria sebenarnya walaupun kata tak semua murid tahu melaksanakan boria, tapi dengan aktiviti seperti didik hibur boria ni tadi, murid-murid ini dia boleh mencipta sendiri lirik lagu berdasarkan apa yang mereka dah belajar dalam kelas tadi, dan murid-murid boleh mempersembahkan. Jadi semua elemen dapat diselahkan di dalam satu aktiviti seperti aktiviti yang kita lihat ni tadi. Dan sebenarnya bila murid boleh mempersembahkan persembahan seperti ini di halayak kawan-kawan yang lain, di hadapan cikgu-cikgu di sekolah dan sebagainya, mereka sebenarnya sudah boleh menjadi contoh tauladan yang terbaik. Saya setuju, cikgu. Betul. Bukan sahaja mereka memberikan ilmu pengetahuan, tetapi mereka berhibur dalam banda yang sama. Masa yang Betul. sama. Itu dikatakan sambil kita belajar, sambil kita seronok, pada masa sama ada elemen yang menyeronokkan dekat situ, yang menjadikan pembelajaran kita jadi seronok. Betul, cikgu. Kita tak nak lagi bersifat konvensional seperti yang lama dulu. Kita nak bagi sepenuhnya pembelajaran ini berpusatkan kepada murid Dan menyeluruh. Betul tu Irfan. Sebab kalau kita lihat, cikgu, video yang tengah paparkan sekarang ini, video tadi menunjukkan betapa seronoknya murid-murid membuat persembahan boria, tapi bertemakan dadah. Betul, tepat sekali tu Irfan, bertemakan dadah. Jadi dekat situlah murid boleh gunakan laras bahasanya, mencari ilham untuk mana ayat yang sesuai untuk saya persembahkan, bagaimana kita nak memikirkan gerak-geri kita dan sebagainya. Kerjasama dalam kumpulan itu adalah sangat penting. So pentaksiran guru bukan hanya melihat kepada semata-mata nak mencapai standard prestasi TP1 atau TP2, TP3, 4, 5, 6, tak. Kita sebenarnya nak berfokus kepada kemenjadian murid. Betul. Tahap penguasaan murid itu adalah berdasarkan apa yang mereka boleh sampaikan kepada kita, dan tugas kita sebagai guru untuk membimbing mereka untuk dapat yang terbaik. Baik, terima kasih, cikgu. Mungkin seterusnya ada lagi perkongsiannya. Apa lagi yang boleh saya kongsikan dekat sini Irfan? Keseluruhannya adalah standard prestasi. Dalam kita mengajar satu-satu topik pembelajaran tersebut, kita akan ada berjumpa dengan standard prestasi ini, iaitu tahap penguasaan. Tahap penguasaan ini ada 6. TP1 iaitu menyatakan bahaya dadah dalam topik yang kita belajar. TP2 menerangkan punca penyalahgunaan dadah. TP3 mendemonstrasikan kemahiran berkata tidak kepada penyalahgunaan dadah. TP4 pula menganalisis kesan penyalahgunaan dadah kepada diri dan keluarga. TP5 mengesyorkan cara menangani penyalahgunaan dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Dan TP6 menghasilkan dan menyebarluas karya kreatif cara mencegah penyalahgunaan dadah. Dan kalau kita lihat ni, penetapan tahap penguasaan murid ini tidak dijalankan pada sekali sesi pembelajaran. Selalunya bagaimana, cikgu? Penilaiannya? Penilaian ini boleh dibuat secara berterusan. Sebab tu pada satu waktu pengajaran tersebut, mungkin kita boleh melihat murid tersebut mencapai TP1, TP2. Tapi tahap penguasaan minimum adalah pada TP3. Dan guru boleh membimbing dan membantu lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya untuk mereka meningkatkan daripada TP1-2 kepada TP3 ataupun TP4. Sebenarnya penentuan tahap penguasaan murid ini, kita lihat sejauh mana murid kita dia faham terhadap apa yang kita pelajari, apa yang aktiviti yang menarik kita jalankan dalam kelas. Kita minta mereka untuk memberikan pendapat, kita minta mereka untuk menyanyi, kita minta mereka untuk menunjukkan contoh. Semua hasil kerja murid ini tadi kita perlu pertimbangkan untuk kita letakkan tahap penguasaan murid tersebut sebenarnya, Irfan. Baik, itulah dia perkongsian daripada Cikgu Zulhasmi hari ini. Sebenarnya untuk guru-guru tahu cara menilai prestasi murid-murid mereka di sekolah. Ada standard prestasi 1 sehingga 6 dan berikanlah yang terbaik untuk murid-murid kita lebih bersemangat untuk melakukan aktiviti di sekolah, cikgu. Mungkin sedikit rumusan daripada cikgu sepanjang sesi kita bersama hari ini. Terima kasih, Irfan. Apa yang boleh saya rumuskan dekat sini adalah kita nak fokuskan guru-guru yang berada dekat luar sana, kita pelbagaikan kaedah-kaedah kita. Kita letakkan semua aktiviti kita ini berpusatkan kepada murid. Jadi murid-murid akan rasa seronok. Kita tahu apa yang murid inginkan dalam sesi pembelajaran kita. Kita jadilah pemudah cara, jadilah facilitator untuk murid-murid kita boleh tunjukkan bakat mereka. Sebab niat kita hanya satu, untuk melihat hasil kemenjadian murid kita ke arah kemenjadian yang berkualiti. Yang kedua, ibu bapa yang berada di luar sana, percayalah kepada guru-guru dalam memberi pentaksiran kepada murid-murid di sekolah. Sebab
ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting, memberi dorongan, motivasi kepada murid-murid di rumah. Bila pergi ke sekolah, dia berasa bersemangat apabila cikgu. dibantu oleh keluarga dan sebagainya. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Melengkapi satu sama lain. Terima kasih Cikgu Zazmi atas segala perkongsian untuk ni, untuk slot kita pentaksiran bilik darjah hanya di Didik KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lagu